Dalam 8 tahun, Nurul berkecimpung dalam industri hiburan setempat. Saya telah memikul banyak peranan sebagai pelakon, pengacara dan banyak lagi. Namun, peranan yang paling saya cintai ialah peranan yang lebih dekat kepada realiti, iaitu peranan sebagai seorang isteri. Sebelum kau terkena, usahlah kau terpedaya. Jika kau dipaksa dan kalau engkau tak suka berkata, hey, bicara, hey, andai kau tak rela dan terus bicara. Saya dan suami telah berkenalan selama 10 tahun dan kami akhirnya membuat keputusan ke jenjang pelamin 2 tahun lalu. Mengenali seseorang begitu lama, secara semula jadi kami belajar untuk bertolak ansur dan menerima kelemahan masing-masing. Sejak mendirikan rumah tangga, saya gembira kerana dapat mengongsi hidup dengan suami. Namun, terdapat satu tabiat suami saya yang kurang menyenangkan. Beliau adalah seorang perokok. Suami saya mula merokok umur beliau 19 tahun dan saya rasa sekarang dah dalam 9 tahun beliau merokok, jadi memang agak susah untuk membantu beliau untuk berhenti merokok. Saya sendiri tahu tentang kesan tabiat merokok kerana saya sendiri telah mencuba merokok dan mempunyai rakan-rakan yang merokok semasa muda. Waktu tu umur saya 16 tahun. Kerana kawan-kawan saya semuanya adalah perokok. Jadi mereka cakap, cubalah, just try. Dan bila saya cuba tu, for me, I think very lucky sebab saya, pertama kali saya cuba, saya dah tak suka. Sebab kesan bau yang ditinggalkan di tangan saya memang, I don't like it lah. Dari pengalaman itu, saya sedar bahawa merokok tiada faedahnya. Namun bukan itu saja, saya juga tahu akan kesan-kesan buruk bagi mereka yang tidak merokok namun berada di kalangan perokok. Saya faham as a passive smoker, walaupun kami yang berdekatan dengan orang yang merokok, kami tidak merokok, tapi efek yang ada pada diri kami sama dengan mereka yang merokok. Dan saya rasa sebagai seorang perokok, ia menjadi satu tanggungjawab bagi mereka untuk berjauhan daripada kami yang tidak merokok kerana secara tak langsung it will affect everybody's health. Oleh itu, saya bertekad untuk membantu suami saya berhenti merokok dengan memperkenalkan beberapa undang-undang rumah untuk memastikan beliau tidak mengamalkan tabiat buruk ini lagi. Pertama sekali, peraturan yang saya letakkan pada suami saya ialah jika beliau ingin merokok, dia harus keluar daripada rumah, naik satu tangga ke atas baru boleh merokok. Harus berjauhan daripada rumah. Sebab apa? Saya rasa seorang perokok itu tidak harus membabitkan mereka yang tidak bersalah lah, seperti saya dan juga keluarga saya. Kami tidak merokok, so it's unfair kalau dia merokok dalam rumah, dan kerana seorang saja kami semua affected lah. Kalau kami keluar beramai-ramai, kerana kawan-kawan suami saya kebanyakan daripada mereka adalah perokok, jadi saya tak boleh terus menahan beliau daripada menghisap rokok kerana saya faham. Tetapi tiap kali beliau ingin merokok, saya akan tenung, jeling, nanti beliau tahulah. And he will try to minimize on smoking. Dan kadang-kadang saya pesan pada suami saya, cuba untuk menyimpan duit untuk beli rokok tu dalam tabung. Dan pernah juga beliau lakukan, tiap kali nak beli rokok, $10, 20 sen tu dia simpan dalam tabung. Dan saya rasa kalau simpan wang tu, lama-lama makin banyak. Walaupun pada mulanya amat sukar untuk saya memujuk suami saya untuk berhenti merokok, beliau sedar bahawa keputusan itu amat penting bagi kesihatan dan masa hadapan kami berdua, terutamanya jikalau kami sudah mempunyai cahaya mata.
Salah satu faktor yang penting bagi saya ialah jika kami ingin ada anak cahaya mata, jika saya mengandung, saya faham bahawa seorang perokok tu, jika suami saya merokok atau saya merokok, it will affect the baby. Dan juga doktor memainkan peranan yang penting. Beliau yang beritahu suami saya ataupun saya, jika kita merokok, if you smoke, it will affect the baby, walaupun bayi itu dalam kandungan. Dan saya perhatikan jika sebuah keluarga itu mempunyai seorang bapa yang merokok dan sebuah keluarga lagi mempunyai seorang bapa yang tidak merokok, most likely anak beliau juga akan menjadi seorang perokok atau tidak merokok. Dan I think it's not fair lah kan. Mengapa harus kami lakukan sedemikian pada anak kami kan? Dan it's important for you to instill this factor daripada muda lagi. Tabiat merokok bukan sahaja menjejas kehidupan si perokok, tetapi juga seluruh keluarga perokok itu. Ini adalah sesuatu yang saya ketahui secara peribadi. Semenjak pakcik saya meninggal, umur beliau 40-an tahun dan beliau mempunyai seorang anak. Dan bila beliau meninggal tu ialah kerana merokok dan beliau masih muda. Jadi saya rasa it can happen to anybody. Dan beliau meninggalkan seorang anak dan isteri, dan oleh kerana beliau sudah meninggal, sekarang isterinya harus keluar bekerja. And I don't think it's fair lah kan. Oleh kerana tabiat merokok yang tidak bagus itu, sekarang anak beliau tidak mempunyai bapa dan isteri beliau harus mencari wang untuk keluarga. Proud to say actually suami saya ada progress. Kalau dulu beliau menghisap rokok 1 pack besar satu hari, sekarang 1 pack tu boleh bertahan 2-3 hari. So that is a very good progress. Dan it depends also sebab kawan-kawan beliau semua adalah perokok. Jadi saya tidak memberikan tekanan yang hebat pada beliau lah. Tapi sekarang sebab beliau selalu bersama saya dan saya tidak merokok, jadi kebanyakan masanya beliau tidak merokok. Saya rasa sokongan daripada keluarga itu amat penting untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Jangan pentingkan diri sendiri dan cuba fikirkan mereka yang mengelilingi anda, keluarga dan juga anak-anak anda. Kerana it's not fair for them to have to go through dan juga mereka merana walaupun mereka tidak menghisap rokok. Saya faham memang susah untuk berhenti merokok, tapi kita boleh mencuba. Inilah pengalaman, nasihat dan testimoni saya. Bersama testimoni dan anda berpeluang untuk memenangi iPod Touch selepas ini. Jangan ke mana-mana. Testimoni saya.